Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada 7 bab dalam buku ini. Okey, yang ustazah akan petik beberapa perkara. Ada satu kajian telah dilakukan untuk melihat kenapa dari segi sosialnya ataupun moralnya berlaku banyak pelanggaran nilai-nilai moral yang baik, nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Jadi kajian itu, seorang pengkaji yang telah melakukan kajian tersebut, dia telah gariskan 3 perkara yang sebenarnya kita semua kena berhati-hati dengan 3 penemuan ini. Tuan-puan boleh rujuk muka surat yang ke-26. Barulah boleh buka buku betul-betul. Muka surat 26. Pertama, manusia telah mengikut keinginan hawa nafsunya yang rendah tanpa mahu menghiraukan hati nuraninya yang suci. Ini yang dah berlaku dalam masyarakat. Kenapa kadang-kadang yang kita lihat dalam masyarakat ni banyak nilai-nilai kerosakan, banyak nilai-nilai yang membimbangkan. Kenapa? Sama ada pada peribadi individu, sama ada dalam kekeluargaan, dalam komuniti, bahkan di peringkat antarabangsa. Tuan-puan sekalian tengok, yang ini bunuh yang ini, US bunuh Iran punya pemimpin ketenteraan. Lepas tu dibalas, mati lagi berapa ramai. Yang terbaru pula kita dapat berita seolah-olahnya sebenarnya kapal terbang yang terhempas di Iran itu, Ukraine kapal terbang tu sebenarnya ditembak. Yang mati terlampau ramai, 100, dekat nak 200 orang. Tuan-puan sekalian, apakah nyawa tak ada nilai? Tapi ingat ketika mana manusia meletakkan hawa nafsu ke atas, teruk sangat. Bahkan terlampau banyak yang berlaku dalam masyarakat, tuan-puan, yang pening juga nak fikir. Kes ibu yang bunuh anak, macam nak fikir, ya Allah, macam mana mak boleh bunuh anak? Dan dilihat pada tubuh badan anak tu, tuan-puan sekalian, tak kurang daripada 80 lebih kesan-kesan yang teruk sangat pada tubuh anak yang kecil lagi. Maknanya tempoh penderaan tu berlaku lama. Kita kalau cubit sekali ada kan? Ada tak cubit anak dulu? Ada. Ada lebam tak masa cubit anak? Cakap elok-elok, tak apa, tak ada kat datang polis ke apa. Kan buat pengakuan kan, kena tangkap lah ustazah. Pernah tak cubit anak sampai lebam? Pernah. Tapi sekali kita nampak lebam, macam mana rasa dia? Astaghfirullahalazim. Mari nak, mari sini mak letak minyak gaman. Padahal kita yang cubit sampai lebam. Terfikir tak kita akan buat 84 lebam-lebam yang lain? Tak. Kenapa? Kerana Allah selamatkan kita. Kerana Allah selamatkan kita. Kalau nak ikutkan, ada juga geram dulu. Geram. Ustazah tahu jaga anak kecil macam mana. Geram. Hilang akal sekejap tau kalau malam-malam. Hilang akal. Sampai minta ustaz, tolong jauhkan anak ni. Sampai macam tu, tolong jauhkan, tak nak tengok dia. Sebab kita tahu dah, kita dah mula, akal kita dah kurang dah. Tengah malam, tak cukup tidur, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, anak tu menangis, yang ni menangis, yang ni demam. Sudahnya tolong jauhkan semua. Alhamdulillah lah ada suami yang boleh ambil, jauhkan. Pasal tu boleh anak ramai. Jadi kalau seorang jaga belum tentu. Jauhkan. Sebab apa kita tahu? Ini dah tak betul dah, ni dah rasa lain. Okey, bagi tidur sekejap. Supaya apa? Supaya rasional kita tu berada pada tahap yang sepatutnya. Itu kita tahu. Maknanya, kenapa kita boleh buat yang okey-okey tu? Allah selamatkan.
Ada tak kadang-kadang waktu yang sangat mencabar dalam hidup kita masa kita menguruskan anak kecil? Ada. Tapi Allah selamatkan. Nak kena banyak ingat Allah, nak kena banyak isti'anah billah. Tapi dalam kes-kes yang sekarang saya cuba nak mendalami kes tu, nak jumpa kaum keluarga yang terlibat, kalau boleh dapat nak pergi ke penjara, nak bercakap dengan yang tertuduh apa sebenarnya yang sudah berlaku, nak tahu sangat apa sebenarnya yang sudah berlaku, tekanan apa yang dilalui. Tapi ingat tuan-puan, inilah yang kita sangat takutkan daripada nafsu dan juga bisikan-bisikan syaitan dan iblis. Ini yang pertama. Yang kedua, salah faham terhadap agama, nilai-nilai kebaikan. Tak faham agama dengan baik. Sebab tu tengok macam mana hadis Nabi yang menyebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dia, Allah akan bagi dia faham urusan-urusan agama. Yang jadi susah, yang jadi payah, kenapa? Ketika mana semua manusia pelbagai peringkat, tak kira muda ataupun tua, sangat jauh daripada memahami agama dengan baik. Macam-macam tuan-puan yang menggelarkan diri sebagai NGO lah, apalah Kita tak nak cakap secara spesifik, tapi kalau tuan-puan luas pengetahuan pasti akan tahu. Adanya orang-orang yang sebenarnya dari sudut kepintaran mereka adalah orang pintar. Mereka telah memberikan macam-macam jugalah bakti dari sudut kita kata apa, jasa kepada masyarakat dan negara. Tapi ingat, ini bab memahami agama. Akhirnya keluarlah suara-suara daripada golongan yang pintar, segelintir mula menyalahkan, mula meletakkan di satu kefahaman yang berbeza daripada kefahaman Islam yang sebenarnya. Keluarlah suara-suara itu di tengah-tengah masyarakat atas nama yang macam-macam lah, kebebasan bersuara lah, kebebasan itu inilah. Tapi yang sebenarnya ada segelintir golongan semakin banyak bercakap, semakin banyak menjelaskan itu dan ini, tapi kadang-kadang hanya menggambarkan bahawa jauh daripada memahami agama dengan bacaan yang sebenarnya. Ini berlaku tuan-puan, Dan yang ketiga adalah pengaruh globalisasi. Akar umbinya adalah sekular, ideologi sekularisme. Beranak pinak tuan-puan menjadi ideologi-ideologi lain yang bercampur dalam masyarakat, seperti materialisme, jadi golongan materialistik, hedonistik, banyak lagi. Hedonisme, materialisme, liberalisme dan macam-macam lagi. Boleh lihat pada awal-awal penerangannya dalam buku ini. Kita tak boleh kata macam berat sangatlah kita bincang ni ustazah. Bagi yang ringan-ringan lah, bagi zikir pagi-pagi untuk makcik. Zikir-zikir juga Tapi kita jangan sampai lupa tanggungjawab kita kepada masyarakat. Kita jangan sampai lupa untuk melihat bagaimana musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah, mereka cipta dan merancang untuk menjauhkan umat Islam daripada memahami agama dengan baik. Jadi tengok isma-isma ini, ideologi-ideologi ini yang bercampur daripada apa? Ideologi yang menjadi terasnya adalah sekularisme. Apa dia sekularisme? Memisahkan urusan hidup dengan agama. Cerita agama ni kita boleh bincang bab semayang je. Cerita agama ni kita rujuk kita dalam bab-bab yang sekitar sempadan masjid ni saja. Itu pun cakap benda-benda yang berbentuk sangat individu tuan-puan. Cerita pasal solat, cerita pasal zikir-zikir yang kita boleh buat sendiri macam tu. Cakap pasal sedekah, tapi jangan masuk dalam bab ekonomi. Jangan masuk dalam bab sosial. Jangan masuk dalam bab pemerintahan, politik, pentadbiran. Jangan masuk bab-bab lain ni. Kenapa?
yang ini kita akan rujuk kitab lain pula. Yang ini kita akan tengok trend. Yang ini kita akan rujuk zaman. Ini adalah idea secularism. Sebab ad-din adalah cara hidup. Bermakna inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya nak beranak rasa ni ya. Tahun lepas pun nak beranak juga ya. Ramai anak dia. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Ad-din apa dia? Cara hidup. Seluruh urusan hidup panduannya adalah balik kepada Islam. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi ijma', ya, juga qiyas. Itu pun semuanya akan merujuk balik kepada sumber yang utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jelas. Urusan apa? Balik pada Quran. Semua urusan. Kenapa manusia jadi kehidupannya gawat? Sebab dia telah pindah daripada rujuk Quran merujuk kepada yang lain selain daripada Al-Quran. Teras tadi sekularisme, beranak macam-macam. Jadilah golongan yang melihat dan menilai semuanya pada kacamata kebendaan. Ketika ini tuan-puan sekalian, benar-benar kita akan kehilangan umur, kehilangan masa. Berapa ramai orang yang bersusah payah mencari dan mendapatkan harta benda. Oi, lelah tuan-puan. Kalau kita punya impian kebendaan dan keduniaan terlalu tinggi, ini sangat memenatkan. 50 tahun masih struggle lagi, struggle. Dia kalau struggle seimbang tak ada masalah, ya, kalau betul perancangan dia. Tapi kan ya Allah ya Tuhan, umur 55 tahun, 60 tahun masih asyik bagi kad dekat orang. Ya, this is my card. My card. Nak beritahu masih lagi cuba ni nak melebarkan bisnes. Rata dunia ni sampai. Rata. Eropah sampai, Asia Barat sampai. Yang tak sampai kat mana? Masjid depan rumah. Yang tak sampai kat mana? Dekat program-program ziarah orang sakit sebelah rumah je. Ya, tolong uruskan jenazah depan rumah. Yang tu tak ada kesempatan. Kesempatannya apa? Jauh-jauh struggle untuk apa? Sebab impian-impian keduniaan dan kebendaan terlalu besar. Muslimat, muslimin, benda ni kita kena awas ya. Kena awasi, cakap kat diri sendiri. Nafsu ni dia pun ikut peringkat juga. Dia pun ada tadarruj, ada peringkat-peringkat dia. Sebab tu kita tak tahu ya siapa diri kita yang sebenar, sebesar mana nafsu kita sebelum kita diuji. Kalau memang tak ada apa, memang tak ada duit, tak ada benda, tak boleh lagi nak declare yang kita ni baik-baik sangat. Tapi kalau dah diuji ya tuan-puan, dengan harta benda, dengan ialah kebendaan, tapi Masya Allah tetap menjadi orang yang seimbang dalam urusan tadi. Tahu mana urusan dunia, banyak mana urusan akhirat sebesar mana. Maka ini barulah orang yang benar-benar teruji. Jadi ini nak mengingatkan kita dan generasi yang muda, ingat di hadapan tu banyak cabaran. Cabaran apa? Ada racun yang akan masuk dalam pemikiran kita. Racun ini adalah ideologi-ideologi yang menyalahi ajaran-ajaran Islam, konsep dan prinsip yang dibawa oleh Islam. Kesian kita tuan-puan kalau anak-anak kita, keturunan kita kelak akan menjadi pendokong-pendokong ideologi tersebut, padahal ideologi itu bercanggah dengan ajaran Islam.